Yang pertama, kalau kita lihat top 10 lah, kalau kita Google top 10 player e-sport, contoh Mobile Legend lah, Mobile Legend paling banyak orang main kan dalam dunia ni. Top 10 player Mobile Legend dalam dunia, 9 daripadanya berasal daripada Asia. China, Thailand, Philippines. Apa yang kita dapat daripada situ? Kita dapat interpret daripada situ, maknanya player-player yang terbaik dalam arena Mobile Legends ataupun e-sport ni secara generalnya datang daripada negara-negara yang berdekatan. So maknanya kita pun berpeluang kerana kita boleh dapat berkongsi maklumat dengan lebih baik, berkolaborasi dengan negara jiran kan. So saya rasa peluang itu perlu digarap lah. Kalau tak garap rugilah. Macam contoh Indonesia pun ada e-sport city, lepas tu resortnya dia ada 2-3 player yang cemerlang di peringkat antarabangsa. Kalau Indonesia, kalau mereka boleh, kenapa kita tidak? Takkan kita nak ketinggalan lagi dalam arena ni? Sebab e-sport ni saya rasa dia baru saja mengembang. Tak adalah dalam 30-40 tahun yang dulu. Dia baru pun mengembang dalam 10 tahun ke belakang lah. Masih baru industri ni, masih boleh kita jump into the moving train lah, senang cerita kan. Lepas tu yang keduanya, pasal tumpuannya kepada Selangor membangunkan program-program dengan apa kebaikannya kan. Dia konsep dia samalah macam JDT buat dulu kepada bola sepak dia kan. Dia buat first kali dia beli club JDT, lepas tu dia bangunkan stadium. Dia bangunkan stadium, sekali tu dia bangunkan facility training dia. End result dia after 10 years dia champion berapa puluh tahun sekali, 10 tahun straight sekali kan. Itu investment from the past. Jadi konsepnya samalah di sini. Kalau kita dapat buat program, bukan program saja, meningkatkan infrastruktur untuk e-sport punya industri ni, tentunya hasilnya kita akan lihatlah dalam 10 tahun yang akan datang. Apa hasilnya? So kita menang cup, kita menang league. Orang kenal nama Malaysia. So apa untungnya? Okay, first of all, kalau kita tengok unjuran perkembangan industri e-sport ni, sekarang ni tahun 2023. 2023 kita punya industri e-sport dianggarkan bernilai lebih kurang 68 juta. 68 di Malaysia saja. Di Malaysia saja. Dan kalau ikut analis ni, dia kata unjuran di Malaysia setiap tahun akan berkembang sebanyak 11%. Maknanya 11% tahun depan, 11% tahun depan naik. So daripada berapa 68 juta dia akan naik 11% lah setiap tahun. So kalau 11% ni, kalau lagi 10 tahun, kita tengok lagi 10 tahun dah jadi 100 berapa, 121%. So around berapa, 130 million simply dekat situ saja. So maknanya market size dia tu ada. So apa yang nak dikatakan di sini, kalau kita berjaya membangkitkan talent-talent datang daripada Selangor apa semua ni, industri ni bakal membolehkan kerajaan untuk mendapat nikmat dari sudut ekonomi. Sebab penganjuran event-event Mobile Legends macam M5 ni apa semua, dia memerlukan sponsorship yang banyak. So duit tu datang untuk sponsorship, dari sponsorship datang daripada brand-brand macam Nvidia yang saudara Rahim kata tadi kan. Datang daripada macam-macam, contohnya paling mudah Todak, brand gaming lokal kan. Dia buat produk kerusi, headphone apa semua kan. Kalau tengok mana-mana e-sport event kat Malaysia ni, Todak akan sponsor. Dia bukan sahaja sponsor barang-barang, tapi dia juga sponsor dari sudut kewangan juga. Dan kewangan so dia akan menaikkan brand Malaysia itu sendiri. Brand Malaysia itu sendiri, dan tentunya pengaliran duit tu akan jadi lebih positif lah untuk kita bayar gaji player-player industri e-sport ni dengan lebih baik, dan kemenangan yang prize pool tu lagi cantik lah. Jadi dari sudut ekonominya pula, contohnya kalau macam tadi saudara Fauzi tanya, kenapa di Manila tak di Malaysia? Untungnya di siapa? Di Manila. Sebab delegasi-delegasi seluruh dunia ni akan datang ke Manila, booking hotel, pergi ke negara, sektor pelancongan pun naik. Itu spillover effect. Sports tourism lah. Sports tourism, correct. So itu spillover effect yang saya rasa kita patut lihat ke hadapan lah dengan industri ni. Sebab bila kita tengok tadi market size dia, bukan kecil, 68 juta setahun. Kalau lagi itu Malaysia saja. Itu Malaysia saja. Saya difahamkan market untuk Asia Tenggara 4.4 bilion USD. So, kalau kita dapat conquer Asia Tenggara saja, sizable market. Maknanya ada duit, pengaliran duit positif ke arah situ, dan saya rasa peluang ini perlu digarap sementara kita punya industri ni sedang membangun. Jangan pula jadi macam sudah membangun tu kita dah terlambat waktu itu kan. Baru nak buat stadium, baru nak buat team. Betul. Saya teringat kisah dulu di mana bola sepak kita zaman Mokhtar Dahari tahun 80-an. Di mana semua pasukan dunia berebut datang Malaysia nak lawan dengan tim Malaysia. Pesta bola Merdeka tu antara pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu. Spillover effect macam ni lah kan. Pasukan Korea datang. Betul. Malah saya dengar kata pasukan Malaysia pernah lawan dengan pasukan Manchester ke Arsenal. Manchester pernah, Arsenal friendly kan. Maksudnya orang datang kan buat kita. So nak berlawan. Maksudnya kalau sukan ini dibangunkan,
apa yang berlaku kepada sukan bola sepak tahun 80-an di Malaysia akan berlaku semula. Betul. Dia salah satu contoh lagi yang paling mudah saya nak bagi sekarang ni, kita kat Malaysia kita banyak business lah yang sedang membangun kan. Kalau kita tengok business ni, cara untuk mereka untuk marketkan diorang punya produk untuk cari satu sukan ataupun satu program yang ada viewers yang tinggi. Kalau kat Malaysia ni of course lah, kalau bayar Astro tu paling untung lah sebab viewers dia tinggi kan. Tapi kalau kita pergi ke negara-negara Eropah, diorang banyak marketkan kepada industri sukan. Tak kisahlah bola sepak ke apa, sebab bila diorang ada program sukan ke apa, memang ramai berjuta-juta akan datang. So diorang akan dapat viewership yang tinggi. So sama juga konsep dia dengan e-sport ni. E-sport ni lagilah, orang tak perlu physically datang, orang tengok live streaming dan sebagainya. Dan nak lagi yang interesting is that siapa yang tengok e-sport, dia mesti digital savvy. Dia tahu guna komputer, dia tahu macam live streaming dan semua. So informasi tu lagi mudah sampai kepada mereka ni. Jadi untuk orang-orang bisnes, ini adalah satu peluang untuk mereka. Kalau nak tengok dia kena subscribe, kena bayar, buat duit tu. Betul. So marketing wise memang sangat profitable lah untuk businessman kan. So maksudnya kita membangunkan sukan e-sport daripada peringkat daerah sekecil-kecil ni bukanlah semata-mata untuk nak hiburan semata-mata, tapi dari segi pulangan ekonominya. Di Malaysia 68 juta setahun dihasilkan dari e-sport, di peringkat Asia Tenggara 4.4 bilion USD setahun. Dan benda ni setakat ni Filipina lah dan Indonesia yang mendapat spillover-nya lah kan. Kita mengharapkan Malaysia tak ketinggalan lah. Kita tengah mengejar lagi lah sekarang. Kita tengah mengejar. So alhamdulillah untuk kata apa, usaha yang dilakukan oleh Negeri Selangor memperbanyakkan bakat-bakat sukan ni, saya harapkan dapat melahirkan Muhtadahari e-sport Malaysia satu hari nanti. So pasukan-pasukan luar negara berebut nak datang Malaysia nak lawan dengan Muhtadahari kita. Harapnya. Baik.